4 bahagi X tambah 2. Yang mana had dia adalah menghampiri 1. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak selesaikan soalan yang katanya limit ataupun had dalam bahasa Melayu, had X menghampiri 1 ni, X kuasa 2 tolak 4, X tambah 2. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, jadi ada satu benda yang pelajar-pelajar kena tahu yang mana X kuasa 2 tolak 4. Kan, jadi X kuasa 2 tolak 4 ini kita boleh tukarkan dia kepada X tolak 2, X tambah 2. Sebab apa? Jadi ini adalah satu tips penting kan. Pelajar-pelajar boleh salin. Yang mana kalau ada sesuatu tu bentuk dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita boleh tukarkan dia jadi A tolak B darab dengan A tambah B. Ini adalah satu konsep lah, konsep dalam AddMath yang mana kita boleh gunakan kan. Jadi kalau kita tengok X kuasa 2 ni adalah A kuasa 2. 4 ni adalah B kuasa 2. Sebab apa? 4 ni kita boleh tukarkan dia jadi 2 kuasa 2. Betul tak? Jadi 4 ni kita boleh tukarkan jadi 2 kuasa 2. Jadi kita 4 ni adalah B sekarang. Jadi 2 ni, jadi X kuasa 2, A kita dah ada. A kita adalah X kan. Okay, A kita adalah X, and then B kita adalah 2 sekarang. Jadi sekarang ni kita boleh tukarkan X kuasa 2 tolak 4 dalam bentuk ni. A tolak B tambah darab dengan A tambah B. Jadi X kuasa 2 tolak 4 ni, kita boleh tukarkan dia jadi X tolak 2, X tambah 2. Jadi sebab tu kalau pelajar-pelajar semua tengok kat atas ni, X kuasa 2 tolak 4 ni, dia tukarkan kepada apa? Dia tukarkan kepada X tolak 2 darab dengan X tambah 2. Bahagi salin balik yang ni, X tambah 2 ni, salin balik. And then kita selesaikan je. Yang mana boleh potong, kita potong. Yang mana kita boleh simplify kan, kita boleh simplify kan. Okay. Jadi sekarang ni kalau pelajar tengok X kuasa 2 tolak 4, kita boleh tukar dia jadi apa? Kita boleh tukar dia jadi X kuasa 2, X tolak 2 tambah darab dengan X tambah 2. Okay, jadi kat sini atas ni dia dah tukar. Atas ni dia dah tukar siap-siap. X tolak 4 ni dia tukar jadi X tolak 2 darab X tambah 2. Jadi X tambah 2 ni atas dengan bawah kita boleh potong. Sebab apa? Kedua-duanya adalah benda yang sama. Jadi kita potong yang atas ni, kita potong yang bawah. Yang kita ada sekarang ni yang tinggal adalah X tolak 2 saja kan. Jadi cikgu padam dulu yang ni. Okay, jadi pelajar boleh salin ni, tips ni. Yang mana kalau ada sesuatu tu bentuk dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita boleh tukarkan dia kepada A tolak B darab dengan A tambah B. Make sure dia dalam bentuk kurungan Sebab apa dalam bentuk kurungan baru kita senang nak nampak kan. Okay, jadi seterusnya kita ada apa? Kita ada dah potong ni, yang kita tinggal hanyalah had X menghampiri 1, X tolak 2. Jadi dekat sini kita tengok bawah ni, had ni X menghampiri 1. Jadi maksudnya gunakan nilai X tadi, kan, gunakan nilai X. Jadi X kita adalah 1. X 1. Jadi gantikan X1 ni dekat tempat X. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 tolak 2 sama dengan negatif 1. Jadi jawapan kita yang akhir adalah negatif 1. Okay, jadi ini adalah contoh yang mana menggunakan had X menghampiri apa-apa saja kan. Jadi kita ada fungsi dekat sini. Fungsi kita adalah X kuasa 2 tolak 4 bahagi dengan X tambah 2. Jadi kita dah dapat bentuk macam ni kan. Alright, seterusnya kita cuba buat soalan A. Kita cuba buat satu A kan. Jadi kita ada limit kita X had menghampiri X menghampiri 2. Jadi kita ada X kuasa 2 tolak 9 bahagi X tambah 3. Okay, jadi mula-mula X kuasa 2 tolak 9 bahagi dengan X tambah 3. Jadi X kuasa 2 tolak 9 ni, okay, boleh nampak kan? Ya, cikgu besarkan. Okay, jadi X kuasa 2 bahagi dengan X tambah 3. Okey, apa yang kita belajar tadi? Kita dah belajar tadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Darab dengan, sama dengan A tolak B darab dengan A tambah B.
Okey, jadi maksudnya X kuasa 2 tolak 9 ni. Kita tengok dulu. X kuasa 2 tolak 9. X kuasa 2 tolak 9 kita boleh tukarkan dia jadi X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Jadi sekarang ni boleh nampak kan bentuk dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kan bentuk dia sekarang adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sekarang ni apa benda yang cikgu cakap? A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kita boleh tulis dia sebagai A tolak B darab A tambah B. Jadi sekarang ni A kuasa 2 X kuasa 3 tolak 3 kuasa 2 ni kita boleh tukar dia jadi X tolak 3 darab dengan X tambah 3. Okey, jadi X kuasa 2 tolak 9 ni kita boleh gantikan dia. Okey, jadi kat sini cikgu tulis X kuasa 2 tolak 9 cikgu gantikan dengan X tolak 3 darab dengan X tambah 3 bahagi dengan X tambah 3. Kan, jadi yang bawah ni kekalkan saja kan. Okey, jadi bawah ni cikgu buat kurungan. Sebab bila kurungan baru senang nak nampak kan. Okey, jadi kita dah ada apa? Kita dah ada X tolak 3 darab dengan X tambah 3. Okey, jadi yang bawah ni cikgu padam. Okey, jadi lagi sekali cikgu terangkan X kuasa 2 tolak 9. Kita boleh tukarkan dia jadi apa? X tolak 3 darab dengan X tambah 3. Sebab apa? Kita tahu 9 ni adalah 3 kuasa 2. Betul tak? Kalau kita tekan kalkulator, kan? Kita tengok kalkulator. Okey, kita tengok kalkulator, kan? Kalau kita tekan kalkulator, 3 kuasa 2 adalah 9. Kan? Sebab tu, bentuk dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kan? Jadi salin ni, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi lepas ni kalau nampak, X kuasa 2 tolak 9. And then bawah dia 3. Maksudnya mesti ada kaitan. Betul tak? Mesti ada sesuatu yang dia nak sampaikan. Maksudnya 3 ni ada kaitan dengan 9. Sebab apa? 9 ni adalah 3 kuasa 2. Okey, sekarang ni, X tambah 3 atas boleh potong dengan bawah. Jadi yang tinggal hanyalah X tolak 3. Okey, jadi barulah salin semua ni. Semua ni akhir sekali kita tinggal dapat X tolak 3. Jadi salin balik. Jadi salin had X menghampiri 2. Jadi yang kita ada adalah X tolak 3. Kan? Jadi jawapan dia akhir sekali masukkan 2. Jadi masukkan 2 dekat sini, 2 tolak 3. Kita akan dapat jawapan dia negatif 1. Jadi jawapan akhir sekali adalah negatif 1. Okey, jadi itu jawapan untuk A. Boleh faham tak? Okey. Kalau ada tak faham, boleh bagi tahu dekat chat sebab ramai sangat kan. Mungkin tak dapat nak tanya soalan dari segi gunakan voice kan. Jadi kalau tak faham, boleh tanya dekat chat kan. Dekat message, korang boleh beritahu lah kalau ada yang tak faham, kan? Okey, jadi kita tengok balik lagi sekali, kan? Kita ada A ni, kita ada had X menghampiri 2, X kuasa 2 tolak 9 bahagi X tambah 3. Pertama sekali tukar dulu, X kuasa 2 tolak 9 tukar kepada apa? Tukar kepada X tolak 3 bahagi dengan X tolak 3 darab dengan X tambah 3, kan? Sebab apa kita gunakan konsep ni tadi? Konsep A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan, apa dia? Sama dengan A tolak B dalam kurungan A tambah B, kan? Jadi itu. Alright, kita tengok soalan yang kedua. Kita ada soalan B, kan? Kita ada soalan B. Tengok soalan B. Pertama sekali tak payah tulis limit dulu, kan? Kita selesaikan dulu. Tengok boleh simplifykan ke tak? Kan? Tengok kita boleh ringkaskan ke tak kita punya fungsi. Kan? Jadi kita ada fungsi ni. Okey, kita keluarkan dulu. Salin dulu. Kita ada X kuasa 2 tolak 2X bahagi dengan X kuasa 2 tolak 4. Okey, jadi kat sini, apa yang kita boleh selesaikan? Kan? Apa yang kita boleh ringkaskan? Jadi yang atas ni kita keluarkan X. Nampak? Sebelah ni ada X. Kita ada X kuasa 2, ada X dalam X kuasa 2. And then kita ada 2X, ada X juga dalam tu. Jadi cikgu keluarkan X. Jadi yang tinggal hanyalah X tolak 2. Kan? Jadi yang tinggal dalam ni adalah X tolak 2. Bahagi. Okey, X kuasa 2 tolak 4. Okey, apa yang korang boleh nampak dengan X kuasa 2 tolak 4? Apa yang kita boleh nampak dengan X kuasa 2 tolak 4? Okey, jadi kat sini cikgu tulis X kuasa 2 tolak 4.
sama dengan X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Kan? Jadi ini adalah konsep A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kan? Ingat je kalau 4, 2 kuasa 2. Kalau 9, 3 kuasa 2. Kan? Dan seterusnya. Sebab apa? Mesti ada reason dia gunakan X kuasa 2 tolak 4. Sebab apa? Kita boleh simplify. Macam mana nak simplifykan dia? Kita gunakan konsep A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Okey, jadi sekarang ni X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2, kita gunakan konsep yang ni. Gunakan konsep yang ni. Jadi, dia akan jadi X tolak 2, X tambah 2. Kan? Jadi, dia akan jadi X tolak 2, X tambah 2. Kan? Jadi, benda ni perlu untuk korang tahu. Kan? Sebab apa? Kena tahu. Nak kena tahu prinsip ni sebab dengan ini, kita boleh memudahkan. Dengan kita tahu prinsip ni, kita boleh memudahkan kalau kita ada fungsi, kita boleh potong-potong, kan? Jadi X kuasa 2 tolak 4 ni, kita boleh tukar dia jadi X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Guna prinsip apa? Guna prinsip ni, kan? A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tadi. Kan? Jadi 4 ni boleh tukar jadi 2 kuasa 2. Jadi dah nampak bentuk dia. Bentuk dia apa? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak ambil yang bawah ni. Kan, cikgu nak ambil yang X tolak 2 darab dengan X tambah 2 ni. Cikgu nak tulis dekat atas. Okey, jadi tulis kat atas ni X tolak 2 darab dengan X tambah 2. Okey, jadi padam yang bawah ni dulu. Okey, jadi kita dah dapat kan. X kuasa 2 tolak 2X bahagi dengan X kuasa 2 tolak 4. Bila diringkaskan, kita dapat dia X darab dengan X tolak 2 bahagi X tolak 2 darab X tambah 2. Okey, jadi seterusnya apa yang kita boleh buat? Kita tengok dulu, mana yang boleh potong, kita potong. Kan? Jadi apa yang boleh potong adalah benda yang sama. Kan? Yang sama je boleh potong. Jadi kita ada X tolak 2, bawah ni pun ada X tolak 2. Jadi kita boleh potong. Okey, potong sekarang. Kita ada dah potong X tolak 2 atas, dah potong bawah. Jadi yang kita tinggal hanyalah X bahagi dengan X tambah 2. Jadi barulah sekarang kita salin yang ni. Kita salin yang had ni. Okey, salin dekat bawah. Had X menghampiri 1. Okey, yang tinggal tadi adalah X bahagi dengan X tambah 2. Jadi 1 ni masukkan dekat di tempat X. Okey, jadi kita masukkan 1, dia akan jadi 1 bahagi 1 tambah 2. Kita akan dapat 1/3. Jadi jawapan akhir kita adalah 1/3. Okey, jadi itu cara untuk jawab yang B, kan? Boleh faham Okey, jadi lagi sekali cikgu tekankan. Mesti ada sebab kenapa dia bagi tahu X kuasa 2 tadi tu tolak 4 kan. 4 tu mesti ada sebab kan. Tengok, kena fikir kan. Kenapa dia bagi 4? Jadi 4 tu tukar jadi 2 kuasa 2 tadi kan. Alright, kita tengok soalan C pula kan. Kita cuba soalan C. Jadi mungkin pelajar dah sampai tajuk yang jauh sebenarnya kan. Mungkin dah lebih daripada pembezaan. Tapi pembezaan ni bagi cikgu adalah satu tajuk yang penting dalam SPM. Sebab apa? Ramai yang dah lupa, ramai yang confused bila dapat soalan dia akan panik kan. Jadi sebab tu kita akan buat ulang kaji. Okey, kita ada seterusnya. Kita ada X tambah 2, X tolak 2. Jadi menghampiri infinity kan. Jadi kita ada menghampiri infinity. Okey, jadi bila menghampiri infinity ni, kita akan abaikan apa? Kita akan abaikan nilai yang belakang. Sebab X ni, dia dah hampir infinity. Infinity nombor dia apa? Infinity ni adalah nombor yang sangat-sangat besar. Kan? Jadi kita ada X infinity, X tambah 2. Jadi, salin balik ke bawah. Had X menghampiri infinity, X tambah 2 bahagi X tolak 2. Jadi sekarang ni kalau kita masukkan nilai infinity dekat X. Kan? Contoh kita ada 1000, contoh kita ada X ni, infinity ni kan jumlah yang banyak kan. Contoh kita letak nilai dia 1,000,000 contohnya kan. 1,000,000 tambah 2 bahagi dengan 1,000,000 tolak 2. Kan? Jadi 2 kat belakang tu kita dah boleh abaikan dah. Sebab 1,000,000 bahagi compare dengan 2. Kan? Compare dengan 2 apalah sangat 2 tu compare dengan 1,000,000 kan. Jadi bila kita ada yang ni, kita akan buat dia sebagai infinity bahagi dengan infinity. Kan? Tambah 2 dengan tolak 2 ni kita boleh abaikan.
Sebab apa kan? Macam cikgu cakap tadi lah, infinity nilai dia sangat besar. Lebih daripada 1 juta, lebih daripada 10 juta dan lebih lagi kan. Jadi infinity, bagi dengan infinity jawapan dia adalah 1. Okey, jadi C ni macam ni je kan. Untuk C ni jawapan dia, jalan kira dia adalah macam ni saja kan. Kita masukkan infinity tadi tu dekat ruang X kan. Jadi bila kita masukkan infinity, kita akan dapat infinity bahagi infinity. Infinity bahagi infinity, kita akan dapat nilai dia 1. Macam tu ya. Kenapa kita tak ambil kira tambah 2 dengan tolak 2 tadi? Kenapa kita tak ambil kira tambah 2 dengan tolak 2? Sebab apa? Contohnya kita ambil 100 juta tambah 2. 2 tu tak ada nilai dah kan. RM2 bagi seorang jutawan tak ada nilai kan. Contohnya lah. Ini contoh je kan. Jadi itulah maksud dia kan. Bila infinity tu, kita boleh abaikan nilai yang belakang. Okay, jadi untuk C jawapan dia adalah 1. Alright, kita sambung lagi. Untuk D. Untuk D kita ada soalan dia had X menghampiri 3 kan. X menghampiri 3. X kuasa 2 tambah 4X tolak 12. X kuasa 2 tolak 2X. Okey, jadi pertama sekali kita tengok boleh tak selesai ringkaskan yang atas ni. Kita tengok dulu boleh ringkaskan ke tak. Okey, salin dulu X kuasa 2 tambah 4X tolak 12. Bahagi dengan X kuasa 2 tolak 2X. Okey, X kuasa 2 tambah 4X tolak 12. Okey, ambil kalkulator. Keluarkan kalkulator. Pilih mod EQN kan sebab ini adalah bentuk equation. Okey, pilih nombor 3. Okey, jadi X kuasa 2 A kita adalah 1. 4X B kita adalah 4. C kita adalah negatif 12. Tekan sama dengan. So kita ada 2 dan kita ada 2 dan tengok sebelah. Kita ada negatif 6. Jadi X kita adalah 2, X kita adalah negatif 6 kan. Jadi salin dulu kat tepi. Okey, cikgu salin kat satu tempat kat sini kan. Yang ni cikgu salin kat sini. X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2. Sorry. Dapat daripada mana? Daripada kalkulator tadi kan. X sama dengan negatif 6. Okey, cek balik. X sama dengan 2, X negatif 6. Okey, tu tapi bila kita nak tukarkan dia dalam bentuk satu fungsi kuadratik kan, kita akan tulis dia sebagai apa? 2 akan pindah ke sebelah kiri. Jadi 2 ni positif, dia akan jadi X tolak 2. X sama dengan negatif 6. Negatif 6 ni pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi apa? Kita akan jadikan dia X tambah 6. Jadi yang atas ni dah boleh tukar dia kan. X kuasa 2 tambah 4X tolak 12 ni kita dah tukar dia jadi X tolak 2 darab dengan X tambah 6. Okey, seterusnya apa lagi kita boleh buat? X kuasa 2 tolak 2X ni kita boleh keluarkan X. Sebab apa? Dalam X kuasa 2 ada X, dalam 2X ada juga X. Jadi keluarkan X contohnya. Okey, yang tinggal apa dia? Kita ada X tolak 2. Alright, jadi apa yang korang boleh nampak dekat sini? Apa yang kita boleh nampak lepas kita dah ringkaskan tadi? Kan? Apa yang kita boleh nampak lepas kita ringkaskan adalah kita boleh potong atas dengan bawah. Betul tak? Sebab apa? Kita ada X tolak 2 kat atas. Kita ada X tolak 2 dekat bawah. Jadi kita boleh potong dia. Jadi yang tinggal adalah X tambah 6 bahagi dengan X. Okey, jadi barulah salin balik. Barulah salin had X menghampiri 3. X tambah 6 bahagi dengan X. Jadi masukkan nilai 3 tadi kan. Jadi bila masukkan nilai 3, dia akan jadi 3 tambah 6 bahagi dengan 3. Kita akan dapat dia 9 bahagi 3, kita akan dapat jawapan dia adalah 3. Jadi jawapan akhir kita adalah 3. Okey, boleh faham untuk soalan D? Dia macam tu kan. Jadi konsep dia kita akan ulang-ulang, kita akan pertama sekali kita ringkaskan dulu kan. Dah ringkaskan barulah kita boleh potong. Mana yang boleh potong, potong. And then barulah masukkan had kan. Okay, jadi jawapan untuk D adalah 3. Okay, kita sambung seterusnya. Kita ada E. Kita ada had X menghampiri infinity. Menghampiri infinity. Tolak 3 tolak 4X bahagi dengan 5 tolak 7X. Okey, jadi pertama sekali untuk infinity kan, untuk infinity
Bila kita sebut pasal infinity macam soalan C tadi, infinity ni adalah nombor yang besar, betul tak? Jadi infinity ni kita nak masukkan dalam tempat X kan. Jadi 3 tolak 4X bahagi dengan 5 tolak 7X. Okay, jadi itu adalah fungsi kuadratik yang kita ada mula-mula. Tetapi bila kita dah masukkan had kan, kita ada had kat sini, X menghampiri infinity. Jadi 3 tolak 4X bagi 5 tolak 7X. Jadi infinity ni nak letak dekat tempat mana? Nak letak dekat tempat X. Jadi seandainya contoh kita tulis kat sebelah ni. Tolak 4 infinity bahagi dengan negatif 7 infinity. Negatif ni kita pun dah boleh abaikan. Sebab apa? Nilai dia besar. Sangat-sangat besar. Betul tak? Jadi 4 infinity bahagi dengan 7 infinity. Akhir sekali kita akan dapat jawapan dia adalah 4/7. Dia macam tu je kan. Sebab apa kita gantikan X tu dengan infinity. Jadi bila infinity, jumlah dia besar. Jadi 3 dengan 5 ni kita dah boleh abaikan. Kan sebab 3 nak tolak dengan infinity. Mana boleh kan? Sebab 3 ni sangat kecil nilai dia kan. Jadi E jawapan dia adalah 4/7. Okey, boleh faham untuk soalan yang pertama kan. Jadi kita dah tengok contoh-contoh yang pertama kan. Okey, soalan yang kedua. Kita apa dia? Kita ada apa? Kita ada bezakan fungsi berikut melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, jadi apa maksud dia kan? Apa maksud dia prinsip pembezaan pertama ni tadi kan? Jadi apa yang kita buat adalah kita tengok balik yang atas, nota yang pertama ni. Bila prinsip pertama, jadi kita ada fx. Jadi tempat x kita gantikan dengan x tambah delta x. And then seterusnya tolak dengan fx. Bahagi dengan delta x. Jadi itu adalah prinsip pertama kan. Okay, kita tengok contoh. So kita ada soalan fx kita adalah 4x tambah 3 kan. Jadi 4x ni, tempat x ni gantikan dengan apa? X ni gantikan dengan ini. X tambah delta x. Kan? Tempat x gantikan dengan x tambah delta x. Okey, yang 3 tu salin balik ke belakang. Jadi dia akan jadi 4 dalam kurungan x tambah delta x. Tambah 3. Okey, seterusnya buat apa? Seterusnya tolak dengan fx. Okey, kat tepi ni cikgu salin dia punya formula. Okey, jadi f delta x adalah f x kita akan tambah delta x tolak dengan fx bahagi dengan delta x. Okey, jadi tempat x gantikan dengan x tambah delta x and then tolak dengan fx. Jadi ini fx kita kan. Jadi ini adalah fungsi kita x, tempat x tadi tu ganti dengan x tambah delta x. Jadi seterusnya buka balik. Jadi kita ada 4 darab x jadi 4x tambah dengan 4 delta x tambah 3 tolak 4x tolak 3. Okey, jadi 4x dengan 4, tolak 4x boleh potong. 3 tolak 3 boleh potong. Jadi yang tinggal adalah 4 delta x bahagi dengan delta x. Okey, delta x ni pun kita boleh potong juga. Jadi akhir sekali kita ada apa jawapan dia? Jawapan dia adalah 4 sahaja kan. Jadi itu adalah pembezaan menggunakan prinsip pertama kan. Okey. Tengok soalan yang A, 2A. Kita ada fx kita adalah 3x kan. Fx kita adalah 3x. Jadi apa kita nak buat? Gunakan formula yang ni. Gunakan formula yang ni. Kan? Gunakan formula yang di sini. Okey, jadi kita ada fx sama dengan 3x. Okey, jadi fx sama dengan 3x. Jadi pembezaan f prime x. Kan? Jadi letak tanda seru dekat atas tu menunjukkan kita nak buat pembezaan. Sama dengan salin dekat bawah ni limit had. Okey, dalam bahasa Melayu dia had delta x menghampiri kosong. Okey, jadi 3 tempat x ni kita gantikan dengan apa? Dengan x tambah delta x.
Jadi kita ada kat sini X tambah delta X. Seterusnya tolak dengan Fx. Fx kita apa dia? 3X. Salin balik. 3X. Bahagi dengan delta X. Okey, seterusnya buat apa? Buka balik. Salin balik had ni. Delta X menghampiri kosong. 3, kita akan dapat 3X tambah 3 delta X. Tolak 3X bahagi dengan delta X. Jadi 3 dengan tolak 3X boleh potong. Jadi kita ada 3 delta X bahagi dengan delta X. Delta X bahagi dengan delta X boleh potong juga. Jadi potong atas dengan bawah. Akhir sekali kita ada jawapan dia adalah 3. Okey pelajar. Boleh faham untuk soalan nombor 2A. Kan? Jadi ini adalah prinsip. Apa dia? Prinsip pembezaan menggunakan prinsip pertama. Pembezaan dengan prinsip pertama. Kan? Jadi ingat je formula ni. F prime X sama dengan F X tambah delta X tolak Fx. Kan? Jadi yang ni kebiasaannya jarang lah kan keluar dalam peperiksaan untuk soalan berbentuk macam ni. Kan? Tetapi tak salah untuk faham dia punya prinsip. Sebab apa? Ada delta X tu kita akan guna hujung-hujung tajuk pembezaan. Kan? Kita akan tengok nanti. Macam mana kita nak gunakan pembezaan tadi tu. Kan? Okey, jadi tengok soalan kedua. Kita ada Fx sama dengan 5x kuasa 2. Kita ada Fx 5x kuasa 2. Jadi, F prime X. Tulis kat sini, kita akan ada 5x tambah delta X kuasa 2 tolak dengan 5x kuasa 2. Bahagi dengan delta X. Okey, jadi kat sini, okey, jangan lupa salin balik. Okey, kat sini cikgu terlupa salin dia punya had. Jangan lupa salin had dia. Had delta X menghampiri kosong. 5x tambah delta X kuasa 2 tolak 5x kuasa 2 bahagi dengan delta X. Okey, salin balik had. Delta X menghampiri kosong. Kita buka semua ni. Jadi kat sini cikgu dah ringkaskan, simplify kan untuk senang pelajar nak tengok. Jadi kita ada 5x kuasa 2 tambah 10x delta X darab tambah dengan 5 delta X kuasa 2. Seterusnya tolak dengan 5x kuasa 2. Kat sini cikgu dah simplify kan. Bahagi dengan delta X. Okey, jadi kita boleh selesaikan yang mana pertama sekali 5x kuasa 2 tolak 5x kuasa 2 ni boleh potong. Kan? Okey, jadi boleh selesaikan, boleh simplifykan lagi. Had delta X menghampiri kosong. Kita nak keluarkan delta X daripada ni. Kan 10x delta X ni dengan 5 delta X kuasa 2 ni boleh keluarkan. Kan, jadi apa yang kita boleh buat? Jadi keluarkan, kita akan ada delta X 10x tambah 5 delta X kurungan bahagi dengan delta X. Jadi boleh potong. Kita ada yang tinggal apa dia? 10x tambah 5 delta X. Okey, salin kat sini. Had delta X menghampiri kosong 10x tambah 5 delta X. Okey, jadi delta X kita menghampiri kosong. Jadi masukkan kosong dekat delta X. 5 darab dengan kosong akan jadi kosong. Jadi yang tinggal hanyalah 10x. Jadi ini adalah jawapan dia. 10x jawapan untuk 5B. Kan? 10x adalah jawapan untuk 5B. Okey. 10x adalah jawapan dia, kan? Okey, kita buat yang last untuk prinsip pertama ni. Kita ada D dengan E ni, tapi tak apa. Yang tu pelajar boleh buat latihan sendiri, kan? Jadi untuk C, kita sambung C. F prime X sama dengan had delta X menghampiri kosong. Jadi gantikan tempat X dengan delta X. Jadi kita ada negatif 2 X tambah delta X tambah 1 tolak negatif 2X tambah 1, kan?
Panjang sangat. Jadi kita sambung dekat sebelah sana. Okey, bahagi dengan delta X. Seterusnya, buka semua ni kita akan ada negatif had delta X menghampiri kosong. Negatif 2X tolak 2 delta X tambah 1 tambah 2X tolak 1. Jadi negatif 2X dengan tambah 2X boleh potong. Tambah 1 dengan negatif 1 boleh potong. Bahagi dengan delta X. Jadi delta X pun boleh potong atas bawah. Jadi akhir sekali yang tinggal hanyalah negatif 2. Kan? Jadi ini cara dia. Cara untuk untuk menjawab soalan pembezaan menggunakan prinsip pertama, kan. Kemungkinan soalan akan tanya, sila tunjukkan pembezaan menggunakan prinsip pertama, kan. Jadi ini adalah cara-cara dia, kan. Okey, jadi yang mana nak salin boleh salin ataupun nak screenshot senang, kan. Kalau nak senang screenshot, kan. Jadi boleh salin. Okey, jadi boleh faham untuk prinsip pertama. Jadi yang pertama tadi kita ada menggunakan pembezaan sahaja, kan. Okey. Okey, seterusnya kita sambung. Kita tengok apa lagi ada dalam pembezaan. Pembezaan peringkat pertama. Okey, apa itu peringkat pertama? Kan kita ada jika Y adalah AX kuasa N dengan A dan N adalah pemalar. Okey, pemalar ni maksudnya nilai dia boleh berubah. Jadi pembezaan adalah NaXN tolak 1. Okey, jadi apa maksud dia? Kita ada Y sama dengan AX kuasa N. Jadi contohnya kita nak buat pembezaan. Kan, kita nak buat pembezaan ke atas Y. Jadi pembezaan kita akan tulis dia sebagai dy dx. Apa yang kita buat adalah N kita bawa ke depan dahulu, kan. Jadi dy dx adalah N bawa ke depan, kita akan darab AX. Jadi kuasa N tadi itu akan tolak dengan 1. Jadi itu adalah prinsip dia, kan. Okey, jadi kita tengok latihan untuk yang prinsip pertama ni. Okey, jap. Kita tengok dulu yang prinsip kedua. Jika Y adalah fx kuasa N, yang mana N ni adalah integer, kan, integer. Maksud dia fx ni adalah panjang lah. Dia ada x tambah 2, kan. Lepas tu ada kurungan kuasa 2, kan. Jadi apa yang kita buat, pertama sekali kuasa 2 tadi bawa ke depan. Jadi kat sini dia nampak ni N darab dengan fx. Jadi kuasa N tolak 1 tu dia akan tolak 1. And then akan darab yang dalam tu, buat lagi sekali pembezaan, kan. Jadi ini kalau bentuk dia adalah macam ni. Bentuk dia maksudnya fx tu panjang. Contoh kat sini fx ni adalah contohnya x tambah 2 kuasa 2. Kan? X kuasa tambah 2 kuasa 2. Tak nampak Tak apa, cikgu tulis besar sikit. Contoh dia x tambah 2 kuasa 2. Okey, jadi pembezaan, bila kita nak buat pembezaan, pertama sekali 2 bawa ke depan. Okey, jadi dy dx dia adalah 2 bawa ke depan, jadi 2x tambah 2 kuasa 2 ni akan jadi 1. Seterusnya darab dengan yang dalam ni. Dalam ni buat pembezaan. X tambah 2, bila buat pembezaan dapat apa? Dapat 1. Jadi ini adalah pembezaan. Itu yang dimasukkan dengan dengan prinsip yang kedua ni, kan. Boleh faham? Jadi maksud dia kalau kita ada fungsi kuadratik yang panjang lah. X tambah 2, kita ada X tambah 2 tambah 3 ke apa-apa, kan. Maksudnya dia bukan seketul je. Kan? Bukan seketul macam Y sama dengan 4X. Dia bukan seketul. Jadi cara dia pertama sekali kuasa luar kurungan tu bawa depan dulu. Kuasa tu tolak 1. And then yang dalam kurungan tu buat pembezaan. Jadi kita ada dapat macam ni. Okey, seterusnya kita ada nombor 3. Jika U dan V merupakan fungsi bagi X, maka kita ada apa? Kita ada petua rantai. Dalam bahasa Inggeris dia chain rule. Kan, jadi dy dx ni kita boleh tukarkan dia jadi dy bahagi dengan du, x bahagi dengan du dx. Okey, kalau dia kita boleh gunakan chain rule. Okey, kalau dia adalah product rule, maksudnya kita ada uv, kan. Duv untuk buat pembezaan uv, kan. Pembezaan uv. Jadi uv ni contoh. Dia boleh jadi X tambah 2 darab dengan X tolak 2. Jadi pembezaan dia, cara dia kita gunakan formula ni. U dv dx tambah V du dx. Itu adalah
product rule. Okey, yang ketiga, quotient rule. Betul hasil bagi. Jadi quotient rule contoh dia adalah kalau soalan X tambah 2 bahagi dengan X tolak 4 kan. Maksudnya quotient rule dia adalah pecahan kan. Fungsi kuadratik itu adalah pecahan. Kita gunakan formula ni, V du dx tolak U dv dx bahagi dengan V kuasa 2. Okey, jadi itulah prinsip-prinsip apa? Itu adalah prinsip-prinsip pembezaan peringkat pertama. Okey. Mungkin tengok teori dia tak faham sangat kan? Jadi kita cuba buat latihan. Okey, kita cuba buat latihan. Sekarang ni kita ada Y sama dengan 4X. dy dx adalah, jadi X ni kuasa 1 asalnya. 1 bawa ke depan ni dia akan jadi 1 bawa depan, jadi 1 darab dengan 4X. Dia akan jadi 4X kuasa kosong. Dia macam tu. Jadi X kuasa kosong ni, sekejap, 4X kuasa kosong, bukan 4X darab kosong. Okey, 4X kuasa kosong kat sini. Jadi 1X kuasa kosong maksud dia sama dengan 1 darab dengan 4. Okey, jadi jawapan dia adalah 4. Kan? Okey, itu prinsip dia. Okey, tengok yang seterusnya. Kita ada Y sama dengan 7X kuasa 2 tolak 10. Jadi dy dx macam mana nak buat? 2 bawa ke depan. Jadi 2 darab 7. And then X ni 2 tolak 1. Kan? 2 tolak 1. Negatif 10 dia akan jadi hilang terus. Kan? Yang mana tak ada X maksudnya dia akan hilang terus. Sebab apa? Sebab apa dia tak ada X tadi tu. Kan? Bila dia tak ada X, dia akan hilang. Kan? Okey, jadi untuk B ni, kita ada apa? 2 darab 7 jadi 14. X kuasa 2 tolak 1 akan jadi 14X kuasa 1. Jadi 14X lah jawapan dia. Kan? Itu cara dia. Okey, cuba lagi yang C ni. Kita ada yang C. Y kita adalah, Okey, kita ada Y sama dengan negatif 3/4 X kuasa 5 tolak 4X kuasa 2. Okey, jadi pertama sekali, buat apa? Kuasa dia bawa depan. dy dx kita adalah 5 bawa ke depan, 5 ni tolak dengan 1. Jadi kita ada apa? Kita ada negatif 5 darab dengan 3/4 tadi. Dan 3/4 ni still ada X kuasa 4. Okey, sambung yang ni. 2 bawa ke depan akan jadi 2 darab 4. And then X kita akan jadi kuasa 1. Okey, jadi akhir sekali kita ada apa? Kita ada negatif 15/4 X kuasa 4 tolak 8 X kuasa 3. Kan? Itu cara dia. Prinsip pembezaan. Okey, sambung lagi. Kita cuba buat yang D. Sambil-sambil refresh kan. Kita refresh balik pembezaan. Mantau ada yang dah lupa kan. Macam mana cara nak buat pembezaan? Okey. Jadi kita cuba balik. Jadi kita ada fx. Jadi kalau ada fx, kita tulis dia sebagai f prime x. Jadi ada dua cara untuk tulis bentuk pembezaan. Kita ada boleh tulis sebagai dy dx. Kita boleh tulis dia sebagai f prime x. Maksud yang sama, maksud dia adalah pembezaan juga. Kan? Okey, jadi 2 kuasa 2 bawa depan akan jadi 2 darab 3. 2 darab 3 X kuasa 1 tolak dengan 4 sahaja. 8 tak ada X, jadi jawapan akhir sekali kita adalah 6X tolak 4. Kan? Jadi kalau dah biasa buat, dah senang kan? Kalau dah biasa buat soalan, senang je cara untuk buat dia. Okey, F tolak X untuk soalan E. F prime X untuk soalan E. Jadi 2 bawa ke depan akan jadi negatif. Okey, kat sini cikgu buat laju sikit. 2 bawa ke depan akan jadi 2 darab 7 X kuasa 1 tolak dengan 15. Okey, jadi akhir sekali jawapan negatif 14 X tolak dengan 15. 3 per 1 tak ada X. Okey, sorry. Cikgu nak tanya.
Ya, apa dia? Kenapa yang C tu jawapan dia negatif 8x kuasa 3, bukan ke x je? Okey, sorry. Cikgu silap. Katanya X saja kan. Okey, thank you Thank you, betul kan. Cikgu silap sebab cikgu padam tadi, cikgu dah lupa yang ni. Yang ni X saja. Ini X saja. Alright, thank you Okey, sambung. Yang F. Kita sambung buat yang F pula. Okey. Yang F ni kalau kita tengok dia adalah bentuk apa? Dia adalah bentuk pecahan, betul tak? Kan? Dia adalah bentuk pecahan. Tetapi cikgu akan tunjuk cara yang lebih mudah untuk korang. Kan? Jadi pertama sekali, ada dua kaedah sebenarnya kita boleh buat. Kaedah pertama sama ada korang gunakan quotient rule ni. Kan? Gunakan V di U di X, tolak U di V di X bagi V kuasa 2. Kan? Jadi jalan kira korang akan jadi panjang. Kan? Jalan kira akan jadi panjang. Okay, tapi cikgu akan tunjukkan satu cara yang pendek. Okay, yang mana kalau kita ada pecahan macam ni, kan, korang boleh bahagikan kepada dua, kan. Jadi kita ada ni dengan kita ada ni, kan. Sebab apa? Cikgu tunjuk contoh. Contoh kita ada 2 tambah 6 bahagi dengan kita nak bahagi dengan apa? Contohnya bahagi dengan 2 lah, kan. Nak bahagi dengan 2. Sama je dengan 2/2 tambah dengan 6/2. Okey, tak percaya kita cuba tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator, kita padam dulu. Okey, kita buat dulu yang sebelah ni. 2 tambah 6 bahagi dengan 2. Sama dengan 4, kan jawapan dia. Okey, tengok, cuba buat yang sebelah kanan ni. Kita buat dia bentuk 2/2 tambah dengan pecahan 6 bahagi dengan 2. Nampak jawapan dia adalah sama juga. Jawapan dia adalah 4. Kan? Jadi maksudnya untuk fx ni kita boleh buat benda yang sama. Kan? Jadi gunakan prinsip ni tadi. Gunakan prinsip ni. Jadi fx ni. Ingat ini fx belum buat pembezaan lagi. Cikgu just asingkan. Jadi 2x kuasa 2 bahagi dengan x. Tambah dengan 6x bahagi dengan x. Sebab ini cikgu nak ajar cara memudahkan. Jadi korang tak payah buat quotient rule. Tak payah nak buat quotient rule. Sebab apa? Bila buat quotient rule, nanti dapat jalan kira sangat panjang-panjang. Kan? Takut keliru. Okey, jadi kita ada 2x kuasa 2 bahagi x. Boleh potong, tinggal 2x. Jadi 6x bahagi x, kita boleh potong jadi 6 saja. Jadi fx kita yang baru adalah 2x tambah 6. Tapi ingat, yang ni kita belum buat pembezaan lagi. Kan? Belum buat pembezaan lagi. Okey, sambung. Right, jadi apa yang kita ada? Bila kita buat pembezaan f prime x, kita akan dapat jawapan dia adalah 2. Kan? Nampak? Senang kan? Bila kita buat kaedah macam ni. Bila kita potong-potong tadi tu, senang. Kan? Jadi akhir sekali kita dapat jawapan dia adalah 2. Untuk yang f. Boleh faham yang f ni? Kan? Jadi ini cara senang lah kan? Daripada korang nak kena buat quotient rule, kan? Daripada korang nak buat quotient rule, senang nak gunakan tu, kan? Okey, jadi ada kawan tanya apa jawapan C Jawapan C betul lah, negatif 15/4 x kuasa 4 tolak 8x. Betul lah yang ni, cikgu dah betulkan tadi, kan? Ada kawan-kawan betulkan. Okey, jadi kita ada fx, 2 tambah punca kuasa x dengan x. Okey, jadi 2 per x boleh pisahkan, x boleh pisahkan juga, kan? Jadi kita ada apa? Kita ada fx sama dengan 2 bahagi x tambah dengan punca kuasa x bahagi dengan x. Kan? Okey, macam mana nak selesaikan? Sekarang ni korang kena tahu, 2 per x kita akan ada apa? Kita akan tulis dia sebagai 2x tolak 1. Kan? Sebab apa x tolak 1? Sebab x bawah ni x kuasa 1. Jadi bila bawa naik atas, dia akan jadi x tolak 1. Okey, sama juga dengan ni. Kita ada x kuasa 1/2 tolak dengan x kuasa 1. Kan? Kalau korang ingat lah, tajuk form 4, kalau tak silap. Kan? Jadi punca kuasa maksud dia x kuasa 1/2. Tolak dengan, sebab apa tolak? Sebab dia bahagi, kan? Tolak dengan x kuasa 1. Kita akan ada, okey, tak ada x lah. Kuasa dia je. Kan? Jadi yang ni, yang bahagi ni, cikgu
dia adalah X kuasa 1/2 tolak dengan 1. Jadi X1/2 tolak dengan 1 dapat apa? Dapat negatif X1/2 kan. Jadi kat sini tulis tambah X kuasa negatif 1/2. Okey, selesaikan macam biasa kan. Jadi pembezaan untuk yang ni dia akan jadi apa? Untuk yang G ni dia akan jadi negatif 1 bawa ke hadapan kan. Dia akan jadi negatif 1 darab dengan 2. X kita akan jadi X tolak 2. Sebab apa? Tolak 1 tolak 1 lagi. Kan? Dia akan jadi negatif 2. Okey. Dah dapat yang sebelah ni. Selesaikan yang ni. Negatif 1/2 bawa ke depan. Kita ada negatif 1/2 darab dengan X kuasa negatif 1/2 tolak lagi negatif 1/2. Kita akan ada negatif 1/4. Kan? Kita akan ada negatif 1. Okay, negatif 1/2 tolak 1. Sorry, silap. Jadi kita akan ada negatif 3/2. Kan? X kuasa negatif 3/2. Okey, jadi jawapan untuk G F prime X kita adalah negatif 2. Okey, sekejap. Tarik ke bawah. Negatif 2 X negatif 2 tolak 1/2 X negatif 3/2. Okey. Jadi bila negatif, yang kuasa negatif-negatif ni kita boleh tukar dia jadi apa? Negatif 2 bahagi dengan X kuasa 2. Kan? Boleh bawa turun bawah. Kan? Tolak dengan 1/2 X negatif 3/2. Jadi bila turun bawah dia akan jadi X kuasa 3/2. Okey, boleh lagi simplify kan? Bentuk dia macam mana? Akhir sekali dapat jawapan negatif 2. Okey, sorry ya. Ada di crash sekejap. Mana tadi kita? G, yes, betul G. Okay, jadi cikgu sambung balik. Yang ni dia dah padam kan? Dia dah terpadam pula. Okay, cikgu ulang balik. Okay, untuk G ni cikgu cepatkan sikit. Jadi cikgu sambung yang akhir tadi. X kita adalah 2/X tambah punca kuasa X bagi dengan X kan. Jadi bila akhir sekali kita ada Fx kita adalah 2x tolak 1 tambah dengan x negatif 1/2. Okey, bila kita buat pembezaan untuk G ni, kita ada negatif 2 x kuasa negatif 2 tolak 1/2 X negatif 3/2. Okey, kita boleh simplify, kita tulis dia sebagai negatif 2 X kuasa 2 tolak 1/2. Okey, X negatif 3/2. Jadi maksudnya boleh letak kat bawah punca kuasa X kuasa 3. Okey. Okey, sebab apa? Okey, cikgu tulis kat sini. Kat mana nak tulis? Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, X negatif 3/2. Okey, korang salin sekarang. Boleh tulis dia sebagai 1 per punca kuasa 2 X kuasa 3. Itu cara tulis dia. Kan, cara nak tulis dia. Okey, boleh salin. Ini antara dekat buku teks tak ada tulis lah, kan. Cikgu rasa buku teks tak ada ajar benda ni, kan. Jadi salin. X negatif 3/2 kita boleh tulis dia sebagai 1 per punca kuasa 2 X kuasa 3, kan. Sebab 3/2 tadi tu 2 letak bawah dia akan jadi punca kuasa 2, kan. X kuasa 3. Ini cara tulis dia. Jadi akhir sekali jawapan untuk G ni adalah ni lah. Negatif 2 per X kuasa 2 tolak 1/2 X punca kuasa 3, kan. Okey, boleh nampak jawapan ni? Cikgu betulkan Cikgu. Okey, boleh faham? Yes. Cikgu nak tanya, kalau kita just biar jawapan dia macam kuasa negatif, boleh ke? Biasanya
kalau boleh selesaikan sampai habis kan. Tak boleh sebenarnya kalau nak tinggalkan sampai negatif kan. Sebab dia ikut pemeriksa. Kadang-kadang orang tak terima jawapan dia kalau kamu tulis X negatif 2 je kan. Sebab apa? Kena tunjuk dia dekat bawah kan. Jadi kalau boleh habiskan sampai bawah. Okey. Okey, faham cikgu. Terima kasih. Sebab apa? Setengah pemeriksa lah untuk SPM kan. Dia tak suka kalau kamu buat sampai sini kan. Contoh kamu berhenti sampai sini. Sebab dia nampak macam tak habis tau. Jam negatif tu apa kan maksud dia. Jadi kena tulis dia sampai bawah kan. Sampai bawah macam ni. Negatif X kuasa 3. Macam tu. Okay. Okay, kalau ada soalan lagi tanya je. Tak payah malu-malu kan. Kalau susah nak bersuara boleh bagi tahu dekat mesej lah. Tapi takut cikgu mesej kadang-kadang cikgu tak dapat baca kan. Okey, untuk yang H. Yes. Yes saya. Boleh tak ajar yang F? Huruf F. Yang F. F ke? Ajar semula. Ajar semula huruf boleh. F. Okey, boleh. Terima kasih. Alright, jadi F. Okey, cikgu nak senang, cikgu buka dekat sini. Kan? Senang korang nampak. Okey, F kita ada apa soalan dia tadi? Untuk F kita ada mana? Okey, ni F. F soalan dia 2x kuasa 2 tambah 6x bagi dengan x. Okey, 2x kuasa 2. Kita ada fx. Fx kita adalah 2x kuasa 2 tambah 6x bahagi dengan x. Betul? Okey, betul kan cikgu kalau silap sebab cikgu tak dapat buka sebelah tu. Okey, jadi sekarang ni kalau kamu ada soalan macam ni kan, kita boleh pisahkan kepada dua. Kalau ada pecahan kan, tapi make sure yang bawah ni dia seketul je kan. Yang seketul je boleh buat. Jadi kalau ada 2x kuasa 2 tambah 6x bahagi x tambah 2, kat sini tak boleh pisahkan. Tak boleh buat cara yang cikgu nak ajar ni kan. Dia boleh sebab apa x ni seketul. Jadi 2x kuasa 2 tulis kat sini x sama dengan 2x kuasa 2 bahagi dengan x. Okey, ambil yang 6x ni kita boleh ambil yang tepi ni. Tambah dengan 6x bahagi dengan x kan. Okey, jadi sekarang ni potong. X kuasa 2 dengan x boleh potong. X dengan x boleh potong. Jadi kita ada fx adalah 2x tambah 6. Jadi buat pembezaan macam biasa. Pembezaan macam biasa, jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 2. Okey, boleh faham? Senang je kan? Cuma cara yang pertama tu pecahan tadi tu kan. Okey? Okey. Alright. Okey, kita sambung. Kita ada 3 minit lagi, kita sambung soalan yang last ni kan. Okey, jadi cikgu nak padamkan ni. Tak apa, cikgu buat kat page sebelah. Okey, jadi H kita ada 3x tambah 1 darab x tambah 1. Okey, jadi kita buat yang H. Kita ada y sama dengan 3x tambah 1 darab dengan x tambah 1. Betul ke? Okey, yes, betul. 3x tambah 1, x tambah 1. Okey, jadi bila dapat soalan macam ni, pertama sekali dia nak pembezaan, betul tak? Tapi sebelum buat pembezaan, simplifykan dulu. Sebab sekarang ni dalam kurungan. Jadi buat pecahan dulu. Kita kembangkan. Bukan pecahan, buat kembangkan. Jadi 3x darab x dapat 3x kuasa 2. 3x darab dengan 1 dapat tambah 3x. Okey, 1 darab x dapat tambah x. 1 darab 1 dapat tambah 1. Okey, cek balik kan. Cek balik, takut ada silap. Okey, dah betul. Salin balik. Y sama dengan 3x kuasa 2. 3x tambah x boleh selesaikan jadi 4x tambah 1. Kan? Dah dapat ni, senang nak selesaikan. Jadi, buat pembezaan. dy dx sama dengan 2 bawa depan akan jadi 2 darab 3. X kuasa 2 akan jadi x kuasa 1. Sebab apa? X kuasa 2 tolak 1. Kan? Jadi, tambah 4x. 4x bila buat pembezaan akan jadi 4. Jadi, jawapan kamu dy dx. Akhir sekali dy dx adalah 6x tambah 4. Okey, boleh faham untuk yang H ni? Boleh faham Boleh. Okay, jawapan dia H ni adalah
berapa tadi? 6x tambah 4 kan. H ni jawapan dia 6x tambah 4. Jalan kira ada tadi. Ada siapa nak tengok jalan kira? 6x tambah 4 jawapan dia kan. Okey, jadi itu adalah prinsip-prinsip pembezaan kan. Cikgu kita ada seminit lagi, jadi kita buat recap saja kan. Nombor 4 ni kita sambung next week. Okey, ini next week kita buat, kita sambung waktu 24 Jun. Betul ke? 24 Jun hari Jumaat dan seterusnya kan. Okay. Jadi kita buat recap balik untuk soalan-soalan macam ni kan. Jadi untuk A ni Y sama dengan 4X ni dia direct je kan. 7X kuasa 2 tolak 10 yang B ni pun direct juga. Untuk jadi yang susah takat dia dekat FG dengan H. Okay, jadi FG dengan H ni kalau dia nampak simple je, maksudnya dia pembahagi kan, dia pembahagi. Tapi yang bawah tu hanya seketul saja kan. Macam 2X kuasa 2 tambah 6X bagi X ni kan, macam F tadi kan. 2X kuasa 2 tambah 6X bagi dengan X. X ni seketul. Jadi kita boleh pisahkan. Sebab apa boleh pisahkan? Dengan gunakan analogi yang cikgu cakap tadi kan. Kalau kita ada 2 tambah 6 bagi dengan 2 kan. Kita boleh tukar dia jadi 2/2 tambah 6/2 kan. Kita dah tunjuk guna kalkulator tadi. Macam mana, apa maksud dia kan. Kita akan dapat nilai yang sama. Jadi dengan gunakan kaedah ni, korang boleh potong-potong. Kita dapat yang simple macam ni kan. Dapat simple yang macam ni, kita dah boleh buat pembezaan yang senang lah. Dapat je 2. Compare dengan kalau kita gunakan quotient rule. Kalau contohnya kita guna quotient rule kan. Quotient rule. Kita gunakan rule yang pembahagi tu kan. Kita ada V du dx tolak dengan U dv dx bagi V kuasa 2 kan. Banyak tu. Banyak kita nak buat kan. Nak kena salin V kat bawah ni. Nak kena buat pembezaan du dx. Jadi kat sini dah ambil masa kan. Jadi kita tak payah guna ni. Buat guna kaedah yang macam ni. Alright. Okay. Ada soalan so far? Okay, jadi sekarang ni dah pukul 10. Jadi sepatutnya kita dah habiskan kelas kita kan. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas kita hari ini. Sampai soalan nombor 3 kita akan sambung next week. Nombor 4 kita akan tengok lagi latihan-latihan untuk pembezaan ni. Kita nak masterkan lagi tajuk-tajuk pembezaan kan. Supaya bila dapat pembezaan kita tak panik kan. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas kita hari ini. Okay, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dan selamat malam lah kot kan. Dan selamat malam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Cikgu, terima kasih, cikgu. Okey. Cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama. Malam esok ada lagi, cikgu? Malam Jumaat next week. Dia setiap Jumaat 9 malam sampai 10 malam. Oh, baik. Terima kasih. Alright. Okay, jumpa lagi.